Baik. Hari ini kita nak belajar ayat pasif dan ditukar kepada ayat aktif. Baik. Jadi arahan yang ni ada di pembetulan sikit. Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat pasif di bawah kepada ayat aktif. Saya tersilap type di situ. Baik. Kita tengok. Baik. Ayat pasif kepada ayat aktif. Baik, senang sahaja. But before I continue this, let me enlighten you some page that I missed previously. Here, page number 9. Baik, kita cuba dulu beberapa soalan yang pernah tanya dalam PT3 kita, PT3 2014, set nombor 3. Baik, baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Baik, kalau kamu nak tukar kepada ayat pasif kepada ayat aktif. Okay, remember, kita punya pasif ada dua susunan. Diri pertama, diri kedua ataupun diri ketiga. Okay, kalau diri pertama, diri kedua, okay, baik. Susunan dia macam ni. Kita buat ulang kaji sikit. Pasif untuk diri pertama atau diri kedua. Contoh, buku itu telah saya bacakan. Okay, buku itu telah saya baca. And then keterangan means keterangan lah. So here I just let go the keterangan. Okay, how the format will be. Untuk ayat pasif, objek kena ada di depan. Lepas tu kata bantu, remember. And then kata ganti nama diri pertama ataupun kedua, campur kata kerja tanpa imbuhan awalan. Ini cara kita pasif diri pertama, diri kedua. Kalau diri ketiga, objek plus kata bantu campur di oleh you punya kata ganti nama diri ketiga. Okay, kita guna di oleh. Kalau ayat aktif, macam mana binaan dia? Kalau ayat aktif, satu saja formula dia. Kalau keterangan dia depan, kamu kekalkan di depan. Kalau keterangan dia belakang, kekalkan di belakang. Keterangan kamu kena tahu, cara kamu kenal pasti keterangan. Baik, untuk ayat aktif, kita mula dengan subjek dulu. Subjek itu boleh jadi kata ganti diri pertama, kedua, ketiga ataupun bukan orang, anything. Okay, wajib kena ada, okay, kalau dia ada kata bantu boleh ada. Tapi wajib kena ada imbuhan men மட்டும் கிடையாது. Mem, meng, menye, menge, mengkan, memkan, all the family. Everything about Okay, இந்த imbuhan கண்டிப்பா இருந்தா தான் ayat aktif. இந்த imbuhan இல்லனா ayat aktifே கிடையாது. So, must remember that golden rule. Okay, subject, kata bantu, men atau mengkan, you use whatever appropriate. Lepas tu kena ada objek. Ini sahaja susunan dia. Contoh, saya telah membaca buku itu. Nampak? Okay, saya, subjek, kata bantu telah membaca buku itu adalah objek. Okay, ini cara kita susun ayat aktif. Okay subjekல ஆரம்பிக்கணும், objectல முடிக்கணும். ஆனா passive வந்து objectல ஆரம்பிச்சு subjectல முடிகிற மாதிரி, subject di tengah-tengah lah. Okay, baik, kita akan cuba beberapa example dulu. Saya akan gunakan yang ni sebagai example. Lepas tu kamu akan cuba buat untuk saya soalan yang selebihnya. Baik, kita tengok. Bola itu saya tendang dengan kuat. Okay, yang ini dia guna saya. Nampak tak? So, diri pertama, diri kedua. Baik. Macam mana kita nak aktifkan ayat ni? Okay, menjadikan dia ayat aktif. Baik, kenal pasti di mana subjek kamu. Subjek saya adalah saya. Okay. Saya. Okay. Tak ada kata bantu. Terus pergi ke imbuhan me. Where is your kata kerja? Your kata kerja is tendang. Don't write tendang. Menendang. So, tendang kalau kita bagi imbuhan me, dia akan menjadi menendang. Faham? Saya menendang. Bola itu adalah objek. Bola itu, okay, dengan kuat adalah keterangan, kita kekalkan di belakang. Dengan kuat. Nampak? Jangan lupa imbuhan me ni.
Okay. Ini yang paling senang. Lebih senang daripada aktif pergi ke pasif. Baik. Hotel yang baru siap itu. Objek. Telah. Kata bantu. Dirasmikan oleh. Tukar jadi merasmikan. Kata kerja. And this is our subject. Okay. Very easy. Write your subject first. Menteri Besar. Baik, tengok ada kata bantu dah? Ada. Kata bantu tak kisah ayat aktif ke ayat pasif. Nombor 2 mesti kata bantu. Telah merasmikan. Okey, dirasmikan oleh tukar jadi merasmikan. Mesti tukar, wajib tukar imbuhan me. Hotel yang baru siap itu. Hotel yang baru siap itu. Baik, yang ketiga. Kita cuba buat operation dulu dekat susunan ayat dia. Operation அந்த மாதிரி அங்கங்க வெட்ட சொல்றது. ஓகேயா? ஸோ மொதல் ஒரு ஆயத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை அப்படி பிரித்து பாட்டாக சொல்ல தெரியணும். இது சப்ஜெக்ட், இது ஆப்ஜெக்ட், இது கத்தக்கரிஜா அந்த மாதிரி. ஓகே, புக்கு யங் பாய்ச்சாங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்கிறாங்க. ஸோ அம்பே சம்பாய் இத்துவை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இது buku yang berserakan itu adalah objek, sedang adalah kata bantu, disusun oleh tukar jadi menyusun. Olehlah வராது. Disusun tukar jadi menyusun. Mesti imbuhan me. Pengawas pusat sumber adalah subjek. Jadi, pengawas pusat sumber lepas tu kata bantu. Sedang. Lepas tu kata kerja. Kalau lepas kata bantu, immediately follow by kata kerja. Sedang menyusun. Menyusun apa? Buku yang berserakan itu. Baik. Yang keempat. Beban yang berat itu tidak terangkat oleh kami. Nampak tak? Salah satu jenis ayat pasif adalah teroleh. I already teach you. Dioleh kata ganti diri pertama tak boleh wujud. Tapi teroleh boleh wujud. Kena oleh boleh wujud. Remember, if you don't remember, please recall your previous lesson. Okay? Teroleh boleh diikuti kata ganti diri pertama. Hanya dioleh saja tak boleh diikuti kata ganti diri pertama atau kedua. Baik. Beban apa itu எப்படி செய்யறது? Sama saja benda dia. Beban yang berat itu adalah objek. Okey, tidak terangkat oleh kami. Kami adalah subjek. Okey. Tidak di sini membawa maksud kata bantulah. Okey, dia bukan kata bantu yang tepat, tapi di sini berfungsi sebagai kata bantu. Terangkat oleh potong, terangkat tukar jadi mengangkat. Okey. Okey, kami tidak mengangkat beban yang berat itu. Okay, kami tidak mengangkat beban yang berat itu. Baik, yang kelima. Sorry. Kejap. Okay. Jalan di kampung itu. Objek. Telah. Kata bantu. Dinaik taraf oleh. Kata kerja, kita tukar jadi menaik taraf. Kita follow saja imbuhan dia. Dinaik tukar jadi menaik. Taraf mesti ada space. Pihak berkuasa tempatan. Okay, oleh itu tak payahlah untuk ayat aktif. Jadi masa kita aktifkan ayat ni, pihak berkuasa tempatan, that means the local authority, pihak berkuasa tempatan, kita cari kata bantu ada tak? Kalau ada, kamu tulis telah. Lepas tu kata kerja. Menaik taraf. Jalan di kampung itu. Baik. Itu antara contoh-contoh yang kita boleh tengoklah daripada
soalan PT3 yang sebenar, iaitu PT3 2014. Okay. Baik. Dah salin semua? Okay. Ishwar? Alright. Now time for you to prove to me that you understand this thing. Okay, we will do little bit by little bit lah. Okay, I give you 25 question. Okay, we will do the first 13 question. Soalan 13 yang pertama. I know it's a bit lengthy. Okay, நீங்க செஞ்சுக்கிட்டே வாங்க. சில சமயம் நான் வந்து ஒரு கேள்வி கொடுத்தேன்னா கண்டிப்பா உங்களால ஆக்டிவ் பண்ணவே ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. Later I try with you some questions. Okay, definitely you cannot active. You cannot give me the active voice perfectly for me, I believe. It's like a challenge for you lah. Okay, but before you attempt that challenge, you need to warm up yourself. Okay, 1 to 13. Okay, 1 to 13, 13 minutes if possible. Okay, 11:21, 30 minutes. 35 lah. I give you 14 minutes. Please write the passive word and don't use to put arrow this all. No, you must write. You must know learn how to write. Okay. All right. Come, let's discuss the answer. Okay, number 1. Haridev? Teacher Dan. I didn't on my mic and speaking. Okay. All right. Yes, Haridev, start with you. Number 1. We start the discussion. Tugasan yang telah diberikan oleh Profesor Zamri telah kami serahkan pada minggu lepas kerana minggu ini kami sibuk. Okay, apa objek kamu? Kami. Objek. Objek. Tugasan yang telah diberikan oleh Profesor Zamri. Jangan kamu ingat, itu tan passive, itu memberikan matno. Kariya nama mana pakano. Tugasan yang, that means you are describing the tugasan yang diberikan oleh Profesor Zamri. This whole thing is object. Okay, then telah kami serahkan pada minggu lepas kerana minggu ini kami sibuk. So how you convert it? Kami telah menyerahkan tugasan yang telah diberikan oleh Profesor Zamri pada minggu lepas kerana minggu ini kami sibuk. Very good. Kami telah menyerahkan. Okay. Nombor 3, menyerahkan. Okay. Tugasan yang diberi oleh Profesor Zamri. And finally your keterangan. Pada minggu lepas kerana minggu ini kami sibuk. Okay. Mark if you're correct. Okay. So I cannot rewrite everything lah and consume time. So yeah. Number 2, Haridev. Ishwar. Saja yang berjudul Wanita Itu di buku telah dideklamasikan oleh Hanis dengan nada yang sangat melankolik. Hanis dengan nada yang sangat melankolik telah mendeklamasikan saja yang berjudul Wanita Itu di buku. Slightly mistakenly taken. Okay. Alright, what is the mistake here? Okay. Sajak yang berjudul Wanita Itu Ibuku, object. You first dissect first. Okay. Telah adalah kata bantu. Deklamasikan oleh. Hanis is the only subject. So, dengan nada itulah adalah keterangan. Okay. So, keterangan kalau belakang jangan ambil. Dia letak belakang juga. Okay. So, jadi Hanis dulu. Hanis telah mendeklamasikan sajak yang berjudul Wanita Itu Ibuku dengan nada yang sangat melankolik. Okay? So that will be the answer. I repeat again. Hanis telah mendeklamasikan sajak yang berjudul Wanita Itu Ibuku dengan nada yang sangat melankolik. Melankolik maksudnya sangat sedih. Okay?
Baik. Nombor 3. Tembok rumah Pak Mamat telah dilanggar oleh trailer yang sara dengan muatan itu kerana kegagalan pemandunya mengawal pemanduan. Trailer yang syarat dengan muatan itu telah melanggar tembok rumah Pak Mamat kerana kegagalan pemandunya mengawal pemanduan. Yes, very good. That's correct answer. So, objek di sini adalah tembok rumah Pak Mamat. Objek. Telah, kata bantu. Dilanggar oleh, tukar jadi melanggar. Trailer மட்டும் எடுக்கலான்னு பார்த்தா yang போட்டுட்டாங்க. அப்ப trailer yang syarat dengan muatan itu adalah subjek. Yang lain kerana adalah keterangan. Jangan ambil. Okey, jangan ambil dulu. Okey, subjek dia dulu. Trailer yang syarat dengan muatan itu telah melanggar tembok rumah Pak Mamat kerana kegagalan pemanduannya mengawal pemanduan. Okay, I repeat again. Trailer yang syarat dengan muatan itu telah melanggar tembok rumah Pak Mamat kerana kegagalan pemandu mengawal pemanduan. Nombor 4, Ishwar. Insentif akan diberikan kepada pekerja yang menunjukkan prestasi yang memuaskan sepanjang tahun oleh syarikat. Kepada pekerja yang menunjukkan prestasi yang memuaskan sepanjang tahun akan memberikan insentif syarikat. No, pekerja syarikatku கொடுக்குறாங்கன்னு ஆயிரும் உன்னோட ஸ்டேட்மெண்ட். உன் ஸ்டேட்மெண்ட் நீயே படிச்சு பாரு. pekerja தான் syarikatக்கு காசு கொடுக்குற மாதிரி ஆயிரும். So, சப்ஜெக்ட் எப்படி எங்க இருக்கும்? நார்மலா ஒலேக்கு பின்னாடி இருக்கும். So, this ayat நான் ட்ரிக்கியா இருக்குன்னு முதல்ல சொன்னேன். Incentive object akan kata bantu. Wait. Insentif akan diberikan pekerja yang Okay, correct tak? Itu diberikan tukar jadi memberikan. Okay, so kepada pekerja yang menunjukkan prestasi yang memuaskan sepanjang tahun oleh syarikat. Okay, so இதில் kepada memberikan. Okay, this is quite tricky, but how you change it? Okay, syarikat is your subject. Oleh kepada subjek கண்டிப்பா இருக்கணும். So, syarikat dulu. Syarikat, then akan. Lepas tu, memberikan. Betul lah. Yang ini merupakan keterangan dulu. Hingga keterangan வந்துருச்சு. Akan memberikan insentif. This is your object. Okay, insentif. Insentif now bonus mari. Okay, apa-apa yang pertambahan ganjaran mari. Okay, so this is your syarikat number 1 akan memberikan insentif dan keterangan ambil teruslah kepada pekerja yang menunjukkan prestasi yang memuaskan sepanjang tahun. Okay. So, that one quite tricky. So, ada seri senjikingnya. Syarikat akan memberikan insentif kepada pekerja yang menunjukkan prestasi yang memuaskan sepanjang tahun. Okay. Baik. Nombor 5. Dave. Ilmu pengetahuan yang luas dapat ditimba oleh mereka yang banyak membaca dan rajin mengunjungi perpustakaan. Mereka yang banyak membaca dan rajin mengunjungi perpustakaan dapat menimba ilmu pengetahuan yang luas. Very good. That's perfect. Okay, ilmu pengetahuan yang luas. Ini objek. Dapat kata bantu, ditimba oleh tukar jadi menimba. Okay, mereka எடுக்கலாம்னு பார்த்தாக்கா mereka yang போட்டுட்டாங்க. அப்ப mereka yang banyak membaca dan வேற போட்டாங்க. Dan rajin mengunjungi. Full தான் எடுக்கணும். இது full subject.
Itu full subjek. So, masa kamu nak tulis, mereka yang banyak membaca dan rajin mengunjungi perpustakaan dapat menimba ilmu pengetahuan yang luas. Very obvious. Mereka yang banyak, நீங்க நம்ம வாய்க்கு எது ருசியா வருது அப்படி பார்க்க கூடாது. ஓகேயா? நான் சொல்லி கொடுத்த விதம் மாதிரி நீங்க பார்க்கணும். இது சப்ஜெக்ட், இது ஆப்ஜெக்ட் நீங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணா தான் இது கரெக்டா செய்ய முடியும். Mereka yang banyak membaca dan rajin mengunjungi perpustakaan dapat menimba ilmu pengetahuan yang luas. Baik, nombor 6. Orang tua yang melintas jalan bersama dengan cucunya itu dipimpin oleh Liwashni yang secara kebetulan melalui jalan yang sibuk itu. Liwashni memimpin orang tua yang melintas jalan bersama dengan cucunya itu yang secara kebetulan melalui jalan yang sibuk itu. Salah dah. மறுபடியும் salah. ஏன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லாட்டியோ ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு பின்னாடி yang வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க, நம்ம ஃபுல்லாக எடுக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேயா? ஸோ இதில் வந்து orang tua மட்டும் எடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்டாக விட்டுடலாம். ஆனால் yang போட்டுட்டாங்களே, அப்போ orang tua yang melintas jalan bersama dengan cucunya itu adalah objek. Dipimpin oleh adalah kata kerja. Jadi kita tukar jadi memimpin. Liwashini எடுக்கலான்னு பார்ப்போம் சப்ஜெக்ட். ஆனால் yang போட்டுட்டாங்களே, அப்போ ஃபுல்லாக தானே எடுக்கணும். இங்கே மட்டும் நம்ம ஃபுல்லாக தானே எடுத்தோம் ஆப்ஜெக்டை, அப்போ இங்கே சப்ஜெக்டும் ஃபுல்லாக தான் எடுக்கணும். Liwashini yang secara kebetulan melalui jalan raya yang sibuk itu. So, masa kita pasifkan, இதெல்லாம் ayat active-னு வரணும். நான் சிலாப்பா இங்கே எழுதியிருக்கேன் தெரியுமா, எல்லாமே ayat active வரணும். I copy paste the wrong thing, you know. So, Liwashini yang secara kebetulan melalui jalan raya yang sibuk itu memimpin, yang nak kata bantulah, Nara memimpin orang tua yang melintas jalan bersama dengan cucunya itu. Okay? Liwashini yang secara kebetulan melalui jalan raya yang sibuk itu memimpin orang tua yang melintas jalan bersama dengan cucunya itu. So, Ishwar, நீ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் when you get your sentence. நீ பார்க்கணும் இந்த இடத்துல yang போட்டிருந்தா அதை ஃபுல்லாக எடுத்து முடி. Okay? That's the only reminder that I would like to give you. Okay, number 7. Aidif? Pelbagai jenis alat bantuan mengajar akan dibekalkan oleh pihak kementerian ke seluruh sekolah termasuk ke sekolah yang terletak di kawasan pedalaman. Pihak kementerian akan membekalkan pelbagai jenis alat bantuan mengajar ke sekolah yang terletak di kawasan pedalaman. Alright, that's good. Okay. Apa itu objek எதுன்னு பார்ப்போம். முதல்ல இருக்கிறது objek தான். Pelbagai jenis alat bantuan mengajar. Objek. Akan kata bantu. Dibekalkan oleh tukar jadi membekalkan. Memwarna. Imbuhan salah jugalah. நான் பாட்டு bekalkan போட்டனா முடியாது. Okay, கரெக்டான இம்பான் போடணும். Membekalkan. Okay, pihak kementerian sudah cukup. Ini adalah subjek. Okay, jadi kita mula yang lain semua adalah keterangan. Jadi, pihak kementerian, you start with pihak kementerian akan membekalkan pelbagai jenis alat bantuan mengajar kada sila ke seluruh sekolah termasuk ke sekolah yang terletak di kawasan pedalaman. Okay? Like that. Okay? I repeat again. Pihak kementerian akan membekalkan pelbagai jenis alat bantuan mengajar ke seluruh sekolah termasuk ke sekolah yang terletak di kawasan pedalaman. Baik, nombor 8. Nombor 8, Ishwar, cuba bagi jawapan saya betul. Kerja-kerja itu tidak dapat saya selesaikan dalam tempoh waktu yang amat singkat karena saya masih mempunyai tugas yang tertangguh. Okay. Dalam tempoh waktu yang amat singkat. No. Dalamலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. Ayat wrong.
I think you confused with the ayat songsang. What you are trying to do is all the way is ayat songsang. No, not like that. Always start your ayat with subject. புரியுதா நான் என்ன சொன்னேன் முதல்ல ஆயாட் வந்து எப்பவுமே சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் cannot dalam dengan அந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பிக்கக்கூடாது apabila எங்க நான் சொன்ன must be in this format saya நான் முதல்ல இதே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் you must learn okay subject அப்புறம் kata bantu then imbuhan me then object must be in this format so dalamலேருந்து ஆரம்பிக்க முடியுமா முடியவே முடியாது okay so example நான் இப்போ செய்கிறேன் அடுத்த வாட்டி வந்து I don't want to listen that okay so you must try to make changes now okay try to find the subject okay இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நான் அதான் சொல்கிறேன் நான் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்கனாலே போதுமானது நீங்கள் திருப்பி அதுக்கு அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலன்னா you will stuck kerja itu so object tidak dapat kata bantu saya subject selesaikan kata kerja. Jadi kamu kena tukar kepada menyelesaikan. Dia pakai kan, kita pun pakai kan lah. Okay, dalam tempoh yang adalah வந்து keterangan. Jadi macam mana kita nak aktifkan ayat ni? Baik, dengar betul-betul. Saya tidak dapat menyelesaikan kerja-kerja itu dalam tempoh waktu yang amat singkat kerana saya mempunyai tugasan yang tertangguh. Okay? You first divide this thing all first. You find your subject first. எது subjectனு பார்க்கணும். Cannot simply take dalam. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Okay. Nombor 9. Nombor 9, let's hear from you, Haridev. Okay. Pandangan yang diutarakannya turut kami setujui. Kami turut menyetujui pandangan yang diutarakannya. Okay, pandangan yang pandangan மட்டும் எடுக்கலாம்னு பார்க்கறேன். ஆனா yang இருக்க. அப்ப pandangan yang diutarakannya objek turut kata bantu kami subjek setujui kata kerja. Jadi setujui tukar jadi menyetujui. Okay, now kita susun dia. Kami turut menyetujui pandangan yang diutarakannya. So you first dissect first the ayat. Then only you can know எது முத வரும் எது பின்னாடி வரும். Okay, subjectல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் எப்பவுமே. Okay, nombor 10. Adik Aishwar. Kabar formasi yang sangat menarik pada hari kurikulum sekolah telah dilakukan oleh pasukan kadet Bomba. Okay, this one easy. Come. Pasukan kadet Bomba telah melakukan kabar formasi yang sangat menarik pada hari kurikulum sekolah. Very good. Finally. Okay. So good. So kawat formasi அப்படின்னு நம்ம நிப்பாட்டலான்னு பார்த்தா yang வந்துருச்சு. அப்ப kawat formasi yang sangat menarik pada hari kurikulum sekolah. அது வரைக்கும் எடுக்கணும். Okay, that is your object. Telah kata bantu. Dilakukan tukar dilakukan oleh tukar jadi melakukan sahaja. This is your subject. So in the subject lah. Okay, this is your subject. Okay. Always start with your subject first. Pasukan Kadet Bomba. ரெண்டாவதா வர்றது எப்பவுமே kata bantu தான். Telah melakukan all the way. Kawat formasi yang sangat menarik pada hari kurikulum sekolah. Okay. So my question is கொஞ்சம் டஃபா தான் இருக்கும் நீங்க குழப்பற மாதிரிலாம் இருக்கலாம் but you must try to do. Okay. Baik, 11. Haridev. Setelah pusingan akhir tamat, pemenang telah diumumkan oleh juri kuis. Juri kuis telah mengumumkan pemenang setelah pusingan akhir tamat. Sudah salah. Okay, here I put the trick.
setelah is not subject. Subjeknya கண்டிப்பா kata nama lain தானே start பண்ணோம். Setelah pusingan akhir tamat. Yang ini adalah keterangan. Keterangan தூக்கி மின்னுக்கு போட்டிருக்கேன். So நம்ம active பண்ணும்போது மின்னுக்கு தான் வரணும். Remember the rules? Kalau keterangan depan, kamu tulis depan. Kalau keterangan kamu belakang, tulis belakang. Itu saja. Baik. உங்களோட ஓகே இது அப்படியே நம்ம எழுஞ்சிருவோம். அதாவது எப்படின்னா setelah pusingan, இதில் பாருங்க, இதில் எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எதுவுமே இல்லை. இது ayat songsang lah. Setelah pusingan akhir tamat. Okay, koma வச்சுக்கிங்க. Okay, now you start to aktifkan ayat. Pemenang objek telah kata bantu diumumkan oleh mengumumkan matuno. Juri kuis subjek. Jadi kita mula dengan subjek kita, juri kuis. Tengok ada kata bantu dah? Ada, telah. Okay, juri kuis telah mengumumkan pemenang. Okay, setelah pusingan akhir tamat, juri kuis telah mengumumkan pemenang. 12. Ishwar? Sekumpulan kera telah ditembak oleh pemburu haram. Pemburu haram menembak. Telah ngebunci. Pemburu haram telah menembak sekumpulan kera. Very good. Okay, now you are getting on it. So make sure you swim it in a proper way lah. Okay. So yeah. கரெக்டாக பிரிச்சுக்கிங்க. முதல்ல எப்பவுமே பிரிச்சுக்கிட்டா பிரச்சனையே இல்லை. Sekumpulan kera is the object. Telah வந்து kata bantu. Ditembak oleh tukar jadi menembak. நான் உங்களுக்கு என்ன டெக்னிக் சொல்கிறேன் அதை பயன்படுத்துங்க. அப்போ தான் பயன்படுத்தினா தான் தெரியும் நம்மளுக்கு. Pemburu haram is the subject. Okay, start with your subject. Pemburu haram telah menembak sekumpulan kera. So, sekumpulan வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க மனுஷியாக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்தலான்னு. ஆனால் காமர்ஸில் செக் பண்ணும்போது ஹைவான் பயன்படுத்தலாம். But the best thing to use haiwan in a kumpulan is sekawan. கும்புலான்ல ஹைவான் இருந்துச்சுன்னா கும்புலான் பாய்க்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு sekawan பாய்க்கணும். ஆனால் கும்புலான் பாய்க்கிறதுல தப்பு இல்லைன்னு தான் போட்டிருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. So, sekawan kera pun boleh, sekumpulan kera pun boleh. Kalau dua-dua ada, sekawan kera will be best. Baik. Soalan nombor 13. Kemahiran membuat budu tidak lagi dimiliki oleh generasi muda kini kerana mereka lebih suka akan makanan ringan. Generasi muda kini tidak lagi memiliki kemahiran membuat budu kerana mereka lebih suka akan makanan ringan. Very good. Okay, correct Baik, இப்போ objek பார்த்தீங்கன்னா kemahiran மட்டும் போதுமா? Kemahiran membuat budu. Okay, yes, அது objek. Tidak lagi kata bantu. Dimiliki oleh tukar jadi memiliki. Anggap பின்னாடி imbuhan I இருந்துச்சுன்னா நம்மளும் tambah பண்ணிடலாம். Generasi muda kini adalah subjek. Kerana mereka ada keterangan. Jadi, generasi muda kini subjek, kata bantu. Tidak lagi kata kerja memiliki kemahiran membuat budu kerana mereka lebih suka akan makanan ringan. Okay? Simple. Baik. So, இந்த வாட்டி நம்ம இப்போ கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துட்டோம் எப்படி வந்து அந்த விஷயங்கள் இருக்குன்ட்டு. ஸோ இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக செய்யுங்க. ஓகேயா? ஸோ நார்மலாக வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஒலேக்கு அப்புறம் வர்றது தான் சப்ஜெக்டாக இருக்கும். அது கத்த கத்தி diri ketigaவாக இருந்துச்சுன்னா. diri pertama keduana நீங்கள் பார்த்து தான் செய்யணும். சம்டைம்ஸ் வந்து keterangan வந்து depan மின்னிக்கே இருக்கும். எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா அந்த சில வார்த்தைகள் பயன்படுத்திட்டு கோமா வச்சிருவாங்க பாருங்க. அப்படின்னா அது ayat songsang. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே பாருங்க. Bagi menyambut kedatangan pengantin கோமா வச்சுட்டாங்க. அப்போ இது வந்து keterangan அர்த்தம். இது அப்படியே நம்ம எழுஞ்சிடணும் மின்னுக்கு. ஒரே ஒரு க்ளூ மட்டும் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பின்னாடி இருக்கிறத ஆக்டிவ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் வாஸ் த க்ளூ ஐ கேன் கிவ் யூலா. கோமா வெள்ளனியாக போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க ஒரு ஆயாட்டில், அது ஆயாட் சொங்சாங்காக தான் இருக்கணும் பொதுவாக. ஓகே,
So 14 to 20. 14 to okay 25 okay நீங்க முடிக்க பாருங்க டக்குன்னு 14 to 25. Okay, 14 to 25. Now it's 11:59. All right. Let's have discussion. 14. Ishwar. Bagi menyambut kedatangan pengantin, sekumpulan remaja yang berpakaian sedondong telah Memalu. mempong. எல்லாம் கரெக்டு. அந்த டீபாலு துக்கா jadi memalu. ஏன்னா பாலு மலாய் வார்த்தை, அதனால சில பார்த்தீங்கன்னா சிலது வந்து இப்போ ப்ராசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ப்ராசஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம். ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ப்ராசஸ் வந்து kata pinjaman tau. Jadi kalau kita letak imbuhan dia akan maintain proses. Kalau palu ini kata asli bahasa Melayu. Jadi dia tak akan jadi mempalu, dia akan jadi memalu. Okay? Baik, very good but okay, I can see changes. Sekumpulan remaja yang berpakaian sedondon. Maksudnya pakaian yang sesuai. Subjek. Telah sorry. முதல்ல வந்து bagi menyambut kedatangan pengantin. Okay, ini pertama sebab keterangan dia letak depan, kamu pun letak depan. Sekumpulan remaja yang berpakaian sedondon telah memalu kompang. Okay, I repeat again. Bagi menyambut kedatangan pengantin, maintain the keterangan yang depan. Sekumpulan remaja yang berpakaian sedondon telah memalu kompang. 15. Hari Dev. 6 buah rumah nelayan yang terletak di tepi pantai telah diranapkan oleh angin kencang yang bertiup secara tiba-tiba. Angin kencang yang bertiup secara tiba-tiba telah meranapkan 6 buah rumah nelayan yang terletak di tepi pantai. Very good. Okay, 6 buah rumah nelayan. 6 buah patah-patah. Buah apa? Buah rumah. Rumah apa? Rumah nelayan. Nelayan apa? Yang வந்துருச்சு. அப்ப full தான் எடுத்தாகணும். 6 buah rumah nelayan yang terletak di tepi pantai. Objek telah diranapkan oleh angin kencang yang bertiup secara tiba-tiba. Jadi ni objek, kata bantu, kata kerja, angin kencang, subjek. Baik, diranapkan tu jadi meranapkan. Okay, so maka jawapan dia macam ni. Angin kencang yang bertiup secara tiba-tiba telah meranapkan 6 buah rumah nelayan yang terletak di tepi pantai. Okay? Good. Nombor 16. Idea slogan Satu Malaysia Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6. Satu Malaysia Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, mencetuskan idea slogan Perdana Menteri Malaysia ke-6. Look like not correct this time. Baik, idea slogan Satu Malaysia Satu Rakyat di Malaysia. Satu Malaysia Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Objek, அந்த ஸ்லோகனோட பேர் சொல்றாங்க. Dicetuskan oleh tukar jadi mencetuskan. Okay, Perdana Menteri Malaysia ke-6. Okay, yang ni adalah objek, ini adalah kata kerja, ini adalah subjek. Semua ni, Perdana Menteri Malaysia ke-6 adalah subjek. Jadi, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 mencetuskan idea slogan Satu Malaysia Rakyat Satu Malaysia Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. One second, I'll put my charger on. Alright. Okay, so கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஒலேக்கு பிறகு தான் நார்மலா சப்ஜெக்ட் இருக்கும். பார்த்துக்கோ, ஒலே இருந்துச்சுன்னா செம்ம சிம்பிள். ஒலேக்கு அப்புறம் தான் சப்ஜெக்ட் இருக்கும். Okay, nombor 17, Aridev.
Jenayah yang dilakukan oleh Samseng Jalanan tidak pernah jemu diatasi oleh pihak polis dengan kerjasama ahli masyarakat. Pihak polis tidak pernah jemu mengatasi jenayah yang dilakukan oleh Samseng Jalanan dengan kerjasama ahli masyarakat. Very good. True indeed. Okay. Jenayah yang dilakukan, okay, jenayah மட்டும் எடுக்கலாம் பார்த்தா yang போட்டுட்டாங்க. அப்போ ஃபுல்லா தானே எடுக்கணும். Jenayah yang dilakukan oleh Samseng Jalanan. அப்போ இங்கே ஒலி இருக்கு. அப்போ இது சப்ஜெக்டா கிடையாது. இங்கே வேற ஒலி இருக்கு. கவனிங்க. இது வந்து jenayah-ஓட yang அங்க வர்ற ஒலி. So அப்போ இது objectல சேரும். Jenayah yang dilakukan oleh Samseng Jalanan. Objek. Tidak pernah jemu. Kata bantu. Diatasi oleh. Kata kerja dan tukar menjadi mengatasi. Pihak polis. Subjek. Dengan kerjasama keterangan. Ahli masyarakat is keterangan. Jadi, nombor 1 subjek dulu. Pihak polis tidak pernah jemu mengatasi jenayah yang dilakukan oleh Samseng Jalanan dengan kerjasama ahli masyarakat. Okay? Take note of that. Next. Nombor 18. Ishwar? Rancangan televisyen Fikirlah Sendiri yang dia bacakan oleh Nabil mendapat sambutan hangat. Nabil mencarakan rancangan televisyen Fikirlah Sendiri. Actually, you got... Wait. In the ayat is wrong. Rancangan televisyen yang diacarakan oleh Nabil. Yang வெட்டிருங்க. Yang வெட்டினா தான் இந்த இடத்துல கரெக்டா வரும். Okay. Now try again. Nabil mencarakan rancangan televisyen Fikirlah Sendiri mendapat sambutan hangat. Okay, good. ஆனா mencarakan வராது. mengacarakan. அதுதான் நீ கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். mengacarakan. Okay, mengacarakan. So, Nabil. Okay. Rancangan televisyen Fikirlah Sendiri. Objek. Diacarakan oleh kata kerja. Nabil mendapat sambutan hangat is kata keterangan. Okay. So, Nabil adalah subjek. So, number 1. Mengacarakan rancangan televisyen Fikirlah Sendiri mendapat sambutan hangat. Okay, the ayat is quite not okay, but it's okay. Ada கொஞ்சம் mistake terkena 18, not so accurate. 19. Nasi goreng pedas yang dimasak oleh ibu disukai oleh Idina kerana resipi ibu adalah lebih istimewa dan lain daripada yang lain. சில பேர் நினைச்சுப்பாங்க ஒலிக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் சப்ஜெக்ட்னு. ஆனா இந்த விஷயத்துல பார்த்தோன்னே ஐயோ இதுல 2 ஒலி இருக்க. Yes, I always like to make these kind of tricks. Okay, let's see you overcome or not. Yes. Your answer? Idina menyukai nasi goreng pedas yang dimasak oleh ibu kerana resipi ibu adalah lebih istimewa dan lain daripada orang lain. Okay, another question. Adakah ejaan resipi itu betul? Wrong. No, this is correct. நிறைய பேர் ரெசிபி வந்து இப்படி ஸ்பெல் பண்ணுவீங்க. ரைட்? This is wrong. இதுதான் கரெக்டான வார்த்தை. ரெசிபி இப்படி தான் ஸ்பெல் பண்ணணும் மலாயில. ஓகே, பை. kita tengok nasi goreng pedas yang போட்டுட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதை ஃபுல்லா எடுத்து முடிக்கணும். nasi goreng pedas yang dimasak oleh ibu, objek. Disukai oleh kata kerja. Idriana, subjek. Kerana crispy itu bla bla bla, keterangan. Jadi kita start dengan subjek Idriana. Disukai oleh, menyukai. அப்படின்னு மாத்திக்க வேண்டியதான். Oleh தேவையில்லை. Disukai tukar jadi menyukai. Kita tak boleh cakap mensukai lah சொல்லாதீங்க. Menyukai. கரெக்டா நீங்க மாத்தணும். Menyukai nasi goreng pedas yang dimasak oleh ibu
kerana resepi ibu adalah lebih istimewa daripada yang lain. Okey? Baik, 20. 20 Ishwar. Kek yang bulat dan yang berperisa coklat itu dibuat oleh ibu dengan penuh perasaan kasih sayang kerana kek itu bakal dihadiahkan kepada ayah pada hari jadi ayah. Ibu membuat kek yang bulat dan yang berperisa coklat itu dengan penuh perasaan kasih sayang kerana kek itu bakal dihadiahkan kepada ayah pada hari jadi ayah. Very good. Okay. Kek yang bulat dan yang berperisa coklat itu. Okay, 2 வாட்டி yang வருது. அப்பனா அது ஃபுல்லா எடுத்து முடிக்கணும். Object here. Dibuat oleh, tukar jadi membuat. Ibu adalah subjek, yang lain adalah keterangan. Jadi, ibu membuat kek yang bulat dan berperisa coklat itu keterangan. Dengan penuh perasaan kasih sayang kerana kek itu bakal dihadiahkan kepada ayah pada hari jadi ayah. Okey. 21. Hari Dev. Bendera pada setiap tiang telah dipasang oleh pekerja Majlis Perbandaran Selayang bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-57. Pekerja Majlis Perbandaran Selayang telah memasang bendera pada setiap tiang bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-57. Very good. Okay, bendera pada setiap tiang. Okay, that is your object. Telah adalah kata bantu. Dipasang oleh. Okay, oleh vetirno. Dipasang tukar jadi memasang. Kata kerja. Pekerja Majlis Perbandaran Selayang adalah subjek. Bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-57 adalah keterangan. Jadi, kita start dengan subjek dulu. Pekerja Majlis Perbandaran Selayang telah memasang bendera pada setiap tiang bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-57. Very obvious. Okay. 22. Hari Dev. No, Ishwar. Stem yang bersejarah dan menarik itu dikeluarkan oleh Pos Malaysia Berhad. Pos Malaysia Berhad mengeluarkan stem yang bersejarah dan menarik itu. Very good. Stem yang bersejarah dan menarik itu adalah objek. Dikeluarkan oleh adalah kata kerja. Oleh titik dikeluarkan, tukar jadi mengeluarkan. Pos Malaysia Berhad. Okey, jadi dikeluarkan tukar jadi mengeluarkan. Okey, jadi ini adalah subjek. Ini adalah KK. Jadi Pos Malaysia Berhad mengeluarkan stem yang bersejarah dan menarik itu. 23. Tugasnya tidak diabaikan oleh pegawai itu. Pegawai itu tidak mengabaikan tugasnya. Okey, tugasnya tidak diabaikan oleh pegawai itu. Pegawai itu adalah subjek. Tidak diabaikan oleh. Tidak அப்படியே எடுத்துக்கலாம். oleh வெட்டிக்கணும். diabaikan tukar jadi mengabaikan. Okay, this is the object. So, pegawai itu tidak mengabaikan tugasnya. Simple one. Okay, 24. Ishwar. Surat itu dimasukkannya ke dalam sampul berdaftar. Ayat aktif. Memasukkannya ke dalam sampul berdaftar surat. Memasukkan எப்படி subjek ஆக முடியும்? Memasukkan எப்படி subjek மாற முடியும்? Sampul berdaftar. Okay, நீ ஒன்னொன்னா சொல்லு. சூரத் இப்போ வந்து ஸோ முதல்ல என்ன எடுக்கணும்? சூரத் itu இப்போ வந்து சூரத் itu object. அப்புறம் dimasukkannya kata kerja. Kata kerja. ஆனா இதோட ஞாவும் சேர்த்து இருக்கு தெரியுங்களா? ஞா adalah subjek. Dimasukkan மட்டும்தான் இது வரும். புரியுதா? ஞானா என்ன சொல்லியிருக்கேன்? டியான்னு அர்த்தம்.
Okay ya, இதுதான் நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். So, dimasukkan tukar jadi memasukkan. Yang lain semua adalah keterangan. Jadi, nya itu tukar jadi dia. Dia memasukkan surat itu and then keterangan ke dalam sampul berdaftar. Okay? Yang ke-25. Kereta kesayangan ayah kami baiki. Kami membaiki kereta kesayangan ayah. Ya, kami membaiki. Baiki tukar jadi membaiki kereta kesayangan ayah. Okay, kami membaiki kereta kesayangan ayah. Baik. Next week, saya akan masuk banyak benda. Like ayat penyata. This one I will go very quick. நீங்க வேலையா படிச்சுட்டு வந்துருங்க. Ayat permintaan tu apa dia, ayat silan tu apa dia. Okay, saya akan explain briefly only. We will do a lot of exercise on this. Okay, jenis ayat perintah lah, itulah inilah, ayat majmuk எப்படி செய்யறது, ayat gabungan எப்படி செய்யறது, ayat cerakinkan ayat எப்படி செய்யறது. இதெல்லாம் ரொம்ப penting. Penting for your PT3 and for your SPM as well. Okay. So, we will fully cover this Tata Bahasa section first, okay? I know for a few weeks we'll do this, but we have to. Because the other things all we already covered, except for some Komsas, okay? So, yeah. So, நம்ம இன்னைக்கு ayat passive to active முடிச்சிட்டோம். The bonus question I will give you next week. So, make sure you remember the way you passive kan ayat. Okay. So, நம்ம வந்து இதை அடுத்த வாரம் கண்டினியூ பண்ணுவோம். Go for your break now. Okay, now it's 12:27. Be here within 15 minutes. 12:42. Okay, sir. Okay, all right.